Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, so I hope you can see me, right? Okay, so hari ni nak kongsi sekejap je, okay, tentang ada a few lah ya, ada a few penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran peranakan ataupun organ reproduktif wanita yang kita perlu tahu. Okay, it's just a matter of orang kata added knowledge. Okay, sebab saya juga bukan dari latar belakang perubatan dan sebagainya, tapi saya tahu saya kena ambil tahu juga sebab ramai wanita kadang-kadang dia mengidap penyakit tapi uh, dia memilih untuk mengabaikan dan tidak mendapatkan orang kata rawatan ataupun berjumpa dengan doktor atau pakar. Okey. So lepas tu itu satu, okey, kadang-kadang kita ada dapat tanda-tanda tu tapi kita memilih untuk mengabaikan. Okey, kemudian ramai suami isteri yang sedang berusaha untuk mendapatkan zuriat, untuk hamil, tetapi mereka hanya mengambil kira faktor belum rezeki. Tapi sebenarnya mungkin ada mengidap penyakit-penyakit tertentu yang kita kena dapatkan pemeriksaan dan pengesahan daripada pakar perubatan. Okey. So sebab tu kadang-kadang bagi saya lah kan, okey, selepas membuat pemeriksaan kesihatan dan doktor mengesahkan kedua-dua suami isteri itu adalah sihat, itulah baru kita fikir faktor rezeki ataupun time. Tetapi jika tidak melakukan apa-apa pemeriksaan, kita tak boleh hanya sekadar berharap tanpa berikhtiar untuk mengetahui atau mengenal pasti jika kita ini ada orang kata mengidap penyakit-penyakit yang kita tak sure, tapi adalah lebih elok melalui satu pemeriksaan kesihatan. Okey. So saya nak kongsi tentang endometriosis. Right. Okay. Saya tengok boleh nampak tak? Okey, sebentar ya. Okey, saya ambil daripada laman web macam biasa. So banyak actually laman web ni boleh dikatakan maklumat di hujung jari. Okey. So maklumat di hujung jari tetapi dia bagus sebagai bacaan tambahan. Okey. Right. So tanda endometriosis apakah yang perlu wanita waspada dan awasi. Right. Okey. So, ni adalah persoalan ya, yang diutarakan kepada seorang doktor. Saya seorang remaja wanita berumur 24 tahun, okey, menghadapi masalah berkaitan haid. So, dapat haid, kemudian kitaran teratur, tapi mengalami senggugut. Okey, so sejak 4 bulan lalu terdapat perubahan, iaitu haid berlarutan sehingga hari ke-7 atau ke-8 dan sangat banyak bertambah. Okey, right. So, with that, okey, dia cuba nak orang kata mengambil ubat tahan sakit dan sebagainya, tapi akhirnya dia melayari internet dan membaca bahawa kemungkinan apa yang dia alami ni adalah endometriosis. Okey, so dia nak minta doktor kongsikan tentang endometriosis. So endometriosis ialah penyakit di mana tisu di bahagian rahim, ya, tisu di bahagian rahim wanita tumbuh di luar rahim. Okey. So endometriosis sering terjadi di kawasan ovari. Okey, ovari ya, dekat kilang tu, kilang telur, tube fallopian, dekat saluran ya. Saluran daripada kilang tu dan juga tisu yang merangkul pelvis anda. Okey. So tisu endometrium juga boleh terjadi di luar organ pelvis. So penyakit endometriosis ni akan menyebabkan tisu endometrial menebal dan berdarah pada setiap kitaran haid. Kerana tisu ini tidak dapat disingkirkan dari tubuh dan berlaku keradangan. Okey, berlaku inflammation. So keradangan ini akan menyebabkan tisu parut yang akan menjejaskan organ berdekatan. So endometriosis boleh menyebabkan kesakitan pada bahagian perut terutamanya semasa haid. Malahan pesakit endometriosis juga mengalami masalah kesuburan. Walau bagaimanapun terdapat rawatan
yang boleh dijalani untuk pulih daripada penyakit ini. So the thing is, that's why sometimes women dia fikir, okeylah kenapa dia boleh tunggu, bila-bila dapat good news, dapat apa orang kata rezeki, hamil dan sebagainya. Tapi sebenarnya mungkin tanda-tanda dia mendapat pendarahan yang teruk ketika head kan, dan sebagainya, berasa sakit, itu semua macam satu amaran sepatutnya dilakukan pemeriksaan kesihatan, okey. So kita nak tengok apa dah gejala dia ataupun penyebab, okey. So head retrograde ni semasa berlaku head ni, retrograde darah menstruasi yang mengandungi sel endometrium mengalir kembali melalui tube fallopian dan masuk semula ke dalam rongga pelvis dan bukannya dikeluarkan dari badan. Okey. So sel-sel endometrium ini berpindah ke dinding pelvis dan permukaan organ pelvis dan terus menebal dan berdarah sepanjang kitaran head. Okey. Right. Kemudian transformasi sel peritoneal. So teori induksi mencadangkan bahawa hormon atau faktor imunisasi menyebabkan transformasi sel peritoneal, sel-sel bahagian dalam perut kepada sel-sel endometrium pergi ke kawasan yang rahim ni. So transformasi sel embrio, hormon seperti estrogen boleh mengubah sel-sel embrio, sel-sel dalam peringkat awal perkembangan bayi ke dalam implan sel endometrium semasa balik. So implan parut pembedahan. Selepas pembedahan seperti hysterectomy atau C-section, sel endometrium boleh dilampirkan kepada pembedahan yang tidak sempurna. Okey, pengangkutan sel endometrium ke sistem pembuluh darah atau sistem limfa boleh mengangkut sel endometrium ke bahagian lain badan dan menyebabkan endometriosis. Okey, dan gangguan sistem imunisasi. Terdapat kemungkinan masalah sistem imunisasi juga menjadi penyebab masalah endometriosis akibat daripada fisiologi badan yang memusnahkan tisu endometrium yang tumbuh di luar rahim. Okey. So apakah gejala dia? Kita nak tahu apakah gejala dia kan? Okay. Gejala endometriosis adalah sakit pelvis yang sering dikaitkan dengan tempoh haid. Walaupun ramai wanita mengalami kekejangan semasa haid, wanita dengan endometriosis biasanya menggambarkan sakit haid yang lebih teruk dari biasa. Mereka cenderung melaporkan kesakitan bertambah teruk dari semasa ke semasa. So ini adalah simptom-simptom dia. So saya kata kita kena kenal pastilah. Okey. Haid yang terlalu sakit. Okey. Kesakitan pada bahagian pinggul. Kekejangan mungkin bermula sebelum haid dan berlarutan untuk beberapa hari. Okey. Sakit pada bahagian belakang dan sakit perut. Sakit semasa atau selepas bersama suami. Okey. So sakit semasa membuang air besar atau air kecil. Okey. Pendarahan yang berlebihan. Anda mungkin mengalami haid yang berlebihan atau gangguan kitaran haid dan pendarahan berlebihan pada masa yang sama. Okey. Alright. Sebab tu bila wanita dia mendapat orang kata kitaran haid yang tidak regular, darah haid yang sikit atau darah haid yang terlalu banyak, kesakitan yang terlalu sakit, itu semua adalah satu petanda. So kita tak boleh anggap penyakit tu akan hilang macam tu je. Okey, sebab rawatan ni semua boleh diubati. Okey. Kemudian kemandulan. Endometriosis dapat dikenal pasti buat pertama kalinya semasa wanita mencari rawatan untuk masalah sukar hamil. Itu yang dicakapkan, kadang-kadang mereka hendak mendapat zuriat dan mereka fikir mereka sihat kerana apa yang dirasai tu, penyakit tu rasa macam tak berat sangat, biasa-biasa saja. Sebenarnya itulah mungkin antara punca sukar hamil. Okey, so lain-lain gejala seperti keletihan, cirit-birit, sembelit, perut kembung dan rasa loya. Okey, tahap serius kesakitan tak semestinya petanda ia adalah serius. Okey, so setengah wanita tu memang dia rasa sakit sangat. Tetapi ada yang mungkin lagi teruk. Tapi dia tak dapat rasa sakit sangat. Tapi inilah sebabnya saya rasa kita berjumpa doktor dan doktor ada ujian-ujian tertentu. Okey, so endometriosis kadang disalah tafsirkan sebagai penyakit lain yang boleh menyebabkan sakit pelvis. Okey, dan seperti penyakit radang pelvis, sista ovari, sindrom usus besar, okey, keadaan yang menyebabkan serangan cirit-birit, sembelit, kekejangan abdomen dan sebagainya.
Okey, so apa rawatan dia? Okey, so apabila kita berjumpa dengan doktor melalui pemeriksaan dan sebagainya, so doktor akan cadangkan beberapa rawatan. Pertama, ubat tahan sakit, okey, dan membantu mengurangkan masalah senggugut head. Okey, so kalau tak sesuai atau tak serasi, okey, and then mungkin doktor akan beri preskripsi yang lain. Kedua ialah terapi hormon, hormon tambahan. Kadang-kadang berkesan dan mengurangkan sakit. Okey, so kan kita tahu juga kalau orang kata badan mengalami ketidakseimbangan hormon pun juga boleh menjejaskan ekosistem badan. Okey, so kerana tahap hormon semasa ketahanan haid memainkan peranan penting dalam mengakibatkan gejala penyakit endometriosis. Ubat hormon boleh melambatkan pertumbuhan tisu endometrium dan mencegah implantasi baru tisu endometrium. Okey, tapi ini bukanlah penyelesaian kekal. So lain-lain terapi seperti kontraseptif hormon, okey, pil kawalan kelahiran, patch, cincin vagina semua juga mampu dan boleh membina tisu endometrium setiap bulan. Okey, kemudian um, kontraseptif hormon lah. And then kemudian ada juga uh, gonadotropin releasing hormone. Okay, so ini merangsang hormon. So memang ada kajian ialah medical dan sains gabungan semua ni, so boleh mengubati, okey, mampu insya-Allah mendapatkan balik keadaan yang normal, okey. So dan terapi progestin, okey, dan lain-lain ubatlah. So ini adalah mengikut mengikut uh, penemuan doktor tu. Okey, so tapi saya nak bagi tahu sekiranya simptom atau gejala bertambah buruk dan membimbangkan, anda boleh merujuk kepada doktor dan terus pergi berjumpa dengan doktor. Okey, so endometriosis ni adalah bila keadaan rahim menebal, jadi dia menyebabkan bila kita period tu kita period darah yang luar biasa banyak. Bila kita sakit tu sakit yang luar biasa sakit dia. Okey, so benda ni memang common tapi jarang dibicarakan secara terbuka, tapi bagi saya enough for our knowledge. Alright, so I think itu saja. So saya stop sharing sekejap. Baik. Okey, so hari ni kita tahu pasal endometriosis, saya dah kongsi pasal PCOS, saya kongsi pasal kandungan anggur, saya kongsikan kandungan ektopik dan sebagainya. So what we trying to say ialah ilmu Allah itu luas, so enough for us to have some knowledge. Sekurang-kurangnya kalau kita ni memang tengah orang kata menanti zuriat, tapi tidaklah kita confident sangat yang kita ni memang 100% sihat selain daripada kita perlu disahkan tahap kesihatan kita. Okey, so itu yang penting sekali. Alright, I think itu saja untuk hari ini sebab saya nak masuk ke kelas lepas ni. So what I want to share before I leave is pesanan-pesanan biasa. So kita kena pasti masih ramai lagi ibu yang tidak ibu hamil dan menyusui yang tidak mendapatkan vaksin. Okay, so ini adalah pesanan khidmat masyarakat. Okay, saya masa Allahyarham Siti Sarah meninggal dunia kan, saya memang rasa dah tak ada air mata dah. I dah memang dah tak ada air mata dah. I rasa macam I terlalu sedih. Okay, saya terlalu sedih tetapi saya tahu di tempat yang lebih baik. Tapi kita kan kesian anak kan semua tu. So itulah saya nak cakap kalau berkesempatan, why not kita dapatkan suntikan vaksin. Okay, right. Kita boleh, I think kena check jugalah ya. Kalau nak walk in tu kena tengok juga pusat pemberian vaksin. Okay, right. Kemudian kita nak cerita pasal program fitness terbaru untuk mom post birth, maksudnya dah bersalin, dah habis pantang. So ada lagi bahagian-bahagian tertentu yang hendak orang kata dipulihkan kan. Perut menggelebih, lengan menggelebih, biasalah kan ibu kan. So kita ada buat program fitness atas talian one to one. Okay, boleh dapatkan maklumat dengan tim saya. Okay, so program ni memang disusun khas untuk ibu selepas melahirkan. So dia ada macam declaration, dia ni bersalin normal ke, bersalin scissors, masih menyusu dan sebagainya. Okay, bersalin anak kembar dan sebagainya. Okay, last but not least ialah download e-book percuma di
website pantangplus.com. Okey, so kita ada 2 e-book percuma buat waktu ini, iaitu panduan pemakanan semasa hamil dan juga panduan vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusu. So apa apa kata, download sahaja untuk pembacaan tambahan. Alright, so I think itu saja untuk saya hari ini. I would like you to stay safe, stay healthy, take care. Right, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.